أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah dan kurnianya hari ini dapat lagi kita bertemu untuk kita sambung pelajaran kita untuk pelajaran akhlak tahun 6. Kita masih lagi dalam tajuk ketaatan. Yang lepas kita dah belajar apa dia ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah hari ini kita akan sambung tajuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada nabi kita, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam muka surat ke-57, taat kepada Rasul iaitu dengan beriman, tunduk dan patuh kepada segala ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan segala larangan dengan bersungguh-sungguh. Okey, itu maksud taat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita cuba sambung ke surat yang ke-58. Dalam muka surat yang ke-58 ini sambung, umat Islam wajib taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mesti taat dan percaya bahawa baginda adalah Nabi dan Rasul terakhir yang diutuskan oleh Allah kepada sekalian umat manusia. Kemudian dalil taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seperti berikut. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Surah Al-Hasyr. Artinya, dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kamu, maka terimalah serta amalkan, dan apa jua yang dilarang kamu melakukan, maka patuhilah larangannya, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah amatlah berat azab siksanya bagi orang-orang yang melanggar perintahnya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, nak bagi tahu, Allah nak bagi tahu kita bahawa apa yang Nabi kata perlulah kita ikut. Begitu juga dengan apa yang Allah katakan. Baik. Seterusnya, antara contoh-contoh taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan dan mematuhi ajaran agama Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh kedua untuk kita taat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjuang menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah dan menjauhi dari segala bid'ah yang menyesatkan. Ini yang selalu orang-orang kita buat. Tinggalkan sunnah, kemudian tak ikut apa yang Nabi suruh. Tapi kalau kamu berjuang menegakkan sunnah, maknanya kamu telah taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia sunnah? Sunnah ialah apa yang Nabi buat, apa hadis Nabi pun juga sunnah. Apa yang Nabi buat, pakaian Nabi, cara hidup Nabi, itu semua adalah sunnah. Baik. Yang ketiga, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyakkan selawat kepadanya. Apabila kita muliakan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyakkan selawat pada Nabi, itu bermakna kita sudah taat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, memuliakan keluarga dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita muliakan keluarga dan para sahabat yang dikasihi oleh Nabi dan juga Allah Subhanahu wa taala. Itu antara contoh-contoh taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kita teruskan lagi dalam muka surat yang ke-59. Dalam muka surat yang ke-59 ini menyatakan mengapa kita wajib taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib taat kepada Rasulullah kerana yang pertama, mentaati perintah Allah.
Kenapa kita kena taat pada Rasulullah? Allah suruh kita taat pada Rasulullah. Sebab apa? Rasulullah adalah kekasih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena taat pada perintah Allah. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang memimpin kita ke jalan yang benar. Segala ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini apa yang Nabi bawa, apa yang Nabi ajarkan kepada kita, apa yang Nabi ajarkan pada kaum-kaum yang terdahulu, umat-umat Islam yang terdahulu, tak ada langsung yang bercanggah dengan perintah Allah. Semua yang Nabi ajarkan, semuanya menuruti perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh ikutan dalam semua aspek kehidupan. Maknanya Nabi ni dia ni kita boleh jadikan sebagai role model, idola kita. Sebab apa? Semua yang Nabi buat kita boleh menjadikan dia sebagai ikutan kita dalam semua aspek kehidupan. Baik, cuba kita tengok pula apa pula kelebihan orang yang taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara kelebihannya ialah mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Tu dia, Allah beri rahmat dan kasih sayang jika kita taat kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua, memperolehi kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Allah bagi lagi. Allah dah bagi kasih sayang, Allah dah bagi rahmat, kemudian Allah bagi lagi kesejahteraan lagi dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, melahirkan masyarakat Islam yang berakhlak mulia. Maknanya bila kita kita ramai-ramai semua masyarakat ni sayang kepada Nabi, maka masyarakat Islam semuanya berakhlak mulia, tidak ada pergaduhan, tidak ada perbalahan, tidak ada dengki, tidak ada perasaan dendam, semua tidak ada. Sebab apa? Akhlak masyarakat pada ketika itu semuanya mulia. Sebab apa? Menjadikan Nabi sebagai contoh dan idola dalam kehidupan seharian mereka. Baik, yang keempat, dapat memelihara kesucian sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, mendapat petunjuk dan keberkatan dalam kehidupan. Yang keenam, mendapat syafaat di akhirat. Di akhirat kelak Nabi akan bagi syafaat kepada umat-umatnya yang mana beriman kepadanya, beriman kepada rukun Islam, rukun iman yang menyuruh taat kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kita tengok pula akibat tidak mentaati Rasulullah. Sesiapa yang tidak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akibatnya yang pertama, tidak taat kepada Rasulullah, bererti tidak taat kepada Allah. Siapa yang tak taat pada Rasulullah, dia tidak taat kepada Allah. Yang kedua, boleh merosakkan akidah dan keimanan seseorang. Sebab apa? Dalam rukun iman telah menyebutkan antara syarat-syarat iman, perlulah kamu percaya pada Nabi, perlulah kamu percaya pada Rasul. Maknanya kalau kamu tak percaya kepada Nabi dan Rasul, maka keimanan kamu telah rosak, telah hancur. Sebab itu ia boleh merosakkan akidah dan keimanan seseorang. Yang ketiga, tidak mendapat syafaat daripada Rasul di akhirat kelak. Nabi tak akan bagi syafaat buat mereka yang tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, tergolong dalam golongan yang rugi di dunia dan di akhirat. Itu antara akibat tidak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Kalau ada apa-apa persoalan, boleh tanyakan di ruangan komen kita, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.